Seterusnya penonton, kita sudah pasti kita menyentuh berkenaan dengan monsun timur laut yang seperti yang kita sudah maklum akan berlangsung bermula bulan November sehingga Mac tahun hadapan, dan kita ingin menyentuh juga bagaimana peranan Jabatan Mineral dan juga Geologi dalam menghadapi geo bencana semasa monsun timur laut. Jadi untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini, kita bersama dengan tetamu kita di studio iaitu profesional geologis Dr. Firdaus Ahmad yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Kepakaran Geologi Kejuruteraan Bahagian Perkhidmatan Teknikal JMG. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munawar. Alhamdulillah. Jauh dari Ipoh datang hari ini. Ya, saya betul Munawar. Okey, so pasti untuk permulaan ini kita nak kongsikan kepada penonton bagaimana peranan ataupun terlebih dahululah kita nak sentuh berkenaan bencana geologi tanah runtuh khususnya dalam kita menepani monsun timur laut pada ketika ini, tuan. Terima kasih. Mula-mula kami ingin mengucap terima kasihlah kerana menjemput JMG, iaitu agensi di bawah Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk menyertai rancangan ini. Baik, bencana geologi. Sebelum kita lebih lanjut kepada bencana geologi tanah runtuh, kita perlu memahami apakah dia bencana geologi terlebih dahulu. Bencana geologi adalah satu bencana yang disebabkan oleh proses semula jadi bumi yang boleh mengakibatkan kematian, kecederaan, atau kemerosotan ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Adapun ada bencana geologi ini juga boleh disebabkan oleh faktor luaran seperti aktiviti manusia. Bencana geologi ada terdapat beberapa jenis yang selalu berlaku di Malaysia. Antaranya adalah bencana geologi tanah runtuh yang kita akan bincangkan ini. Bencana geologi lubang benam ataupun Englishnya sinkhole, atau bencana tanah bendap dan juga gempa bumi. Ya. Okey, itu antaranya lah yang perlu kita berikan perhatian. Dan seperti yang tuan nyatakan tadi, untuk melihat kepada geologi tanah runtuh ini, ianya mempunyai beberapa faktor. Antaranya seperti faktor manusia sendiri, aktiviti-aktiviti seperti mungkin pembalakan dan yang lain-lain. Jadi mungkin juga kita boleh berikan gambaran kepada masyarakat bagaimana setakat ini dari segi statistik geologi tanah runtuh yang berlaku di Malaysia. Untuk makluman, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, kita punya satu pangkalan data yang kita panggil NATSIS, iaitu National Geospatial Terrain and Slope Information System. Di dalam pangkalan data tersebut, kita punya inventory tanah runtuh. Bermula pada tahun 1961 sehinggalah Oktober 2023. Selama 62 tahun tersebut, kita telah menginventory sebanyak 6,428 tanah runtuh. Yang mana data statistik tersebut kita dapati bencana geologi tanah runtuh itu telah menyebabkan 602 kematian. Ya. Okey, dan sepasti bila melibatkan kematian itu satu perkara yang perlu kita elakkan. Ialah kalau kita bercakap berkenaan tragedi tanah runtuh, sepasti tragedi Batang Kali merupakan satu tragedi yang masih segar dalam ingatan kita semua, dan itu perkara yang mungkin kita sama-sama perlu elakkan daripada berlaku, ialah khususnya melibatkan faktor manusia. Dan tuan, bila kita bercakap berkenaan perkara ini juga, mungkin kita boleh menilai apakah antara kesiapsiagaan daripada pihak JMG sendiri untuk kita menghadapi situasi-situasi luar jangka melibatkan geologi tanah runtuh ini. Antara kesiapsiagaan yang telah dijalankan oleh pihak JMG, kita memegang pada satu asas, iaitu data dan fakta. Data dan fakta tersebut perlulah datang daripada sumber-sumber yang sahih. Antara untuk mendapatkan faktor ataupun data-data yang sahih yang diyakini, kita telah menjalankan, pihak JMG telah menjalankan pemetaan geologi dan juga pemetaan kawasan-kawasan yang tidak mempunyai ketidakstabilan cerun. Seterusnya juga kami juga pihak JMG telah melakukan pemantauan cerun kritikal juga. Pemantauan cerun kritikal. Sebagai makluman, kita telah menjalankan pemantauan cerun kritikal sebanyak 254 cerun. Daripada cerun kritikal tersebut, kami telah mengkelaskan kepada 3 kelas, iaitu cerun kritikal tinggi, cerun kritikal sederhana dan juga cerun kritikal rendah. Dia ada beberapa kategorinya lah. Ya, kategori pula itu akan menunjukkan apakah reaksi ataupun tindakan seterusnya. Contoh tadi, cerun kritikal tinggi, dasar penilaian kami di Malaysia terdapat sebanyak 104 cerun kritikal tinggi.
Yang mana apakah maksudnya bila kita dapati suatu cerun itu ada cerun kritikal tinggi, kita perlu menjalankan mitigasi segera. Untuk cerun kritikal sederhana iaitu sebanyak 97, kita perlukan kerja-kerja mitigasi. Ia tidak perlu kesegeraan. Malahan selebihnya pula adalah cerun kritikal rendah, iaitu sebanyak 53 yang memerlukan pemantauan yang berterusan untuk mendapat maklumat terkini. Itu antara perkara penting jugalah dari segi aspek pemantauan daripada pihak JMG sendiri, khususnya cerun-cerun yang dikategorikan kritikal, tahap sederhana dan juga tahap rendah. Dan ialah kalau kita menyentuh berkenaan perubahan monsun timur laut ini, dah pasti kita menilai berkenaan situasi banjir yang mungkin akan berlaku. Ada hotspot, kawasan-kawasan yang akan dikategorikan sebagai hotspot banjir. Untuk cerun pula, tanah runtuh pula, ada tak hotspot di Malaysia ini yang sentiasa dalam pemantauan khususnya dalam monsun timur laut ini? Ya, Saudara Munawar, memang benar. Kita telah mengenal pasti berdasarkan inventory cerun dan juga tanah runtuh yang kami lakukan. Di Malaysia, kita telah kenal pasti sebanyak 31 hotspot tanah runtuh. Ia merangkumi hotspot sepanjang jalan dan juga kawasan-kawasan tertentu. Antara kawasan-kawasan hotspot yang kami telah kenal pasti adalah di Pai Terubong, Tanjung Bunga, di Pulau Pinang, Cameron Highlands di Pahang, itu juga di Bukit Antarabangsa di Lembah Kelang. Antara lain di Sabah pula, di Kundasang dan di Sarawak di kawasan Bau. Okey, ini merupakan antara visual yang kita kongsikan kepada anda. Ialah kalau kita tengok visual ini, saya kira ini berlaku di Cameron Highlands. Ya, ini adalah perjalanan antara Tapah ke Cameron Highlands. Dan ini merupakan satu situasi yang berbahaya kalau kita lihat. Ialah kadang-kadang masyarakat kita ni bila melihat tragedi seumpama ini, mereka ada yang mengambil telefon terlebih dahulu untuk merekod kejadian, untuk menjadi wartawan yang pertama untuk dikongsikan ke media sosial. Namun ini merupakan perkara yang sangat bahaya sebenarnya, kan? Benar. Dan situasi yang sama juga, Tuan, bila kita menyentuh berkenaan cerun dan juga tanah runtuh ini berkait rapat dengan aktiviti-aktiviti manusia. Jadi bagaimana peranan daripada pihak JMG sendiri untuk melaksanakan pemantauan dan mungkin juga kerjasama dengan pihak-pihak pembangun, khususnya untuk membangunkan sesuatu projek di kawasan-kawasan yang berisiko seperti tanah tinggi, Tuan? Sebenarnya, sebelum sesuatu aktiviti contoh pertanian ataupun pembangunan satu kawasan, pihak JMG akan memberi input dan untuk mengenal pasti adakah satu kawasan itu mempunyai kawasan rentan atau mempunyai ancaman bencana tanah runtuh sebenarnya. Dengan kami menguar-warkan tentang bagaimana untuk mengenal pasti apakah tanda-tanda yang akan menunjukkan bahawa kawasan tersebut akan runtuh. Selain daripada itu juga, kita juga akan membuat penilaian yang berterusan dan juga akan bekerjasama dengan agensi-agensi berkepentingan seperti NADMA, JKR dan juga KPKT seterusnya untuk berkongsi maklumat tersebut agar pada platform yang tertentu kita dapat kongsi dan dapat memaklumkan kepada komuniti sebenarnya. Sebab kita juga target pada komuniti sebab mereka lah yang akan duduk di kawasan yang punya kawasan ancaman tersebut. Betul. Itu usaha kita bersama, termasuk juga peranan masyarakat. Dan juga, Tuan, dalam situasi monsun timur laut ini, sepastinya kita menilai dari segi kesiapsiagaan daripada JMG sendiri. Adakah akan ditubuhkan pasukan khas untuk memantau situasi di luar jangka yang mungkin akan berlaku sepanjang monsun timur laut ini? Ya, Saudara Munawar, untuk makluman, pihak JMG telah menubuhkan, sekian lama menubuhkan pasukan kerja tindakan bencana geologi. Jadi setiap pejabat negeri kami, di JMG ada 10 pejabat negeri, jadi setiap pejabat negeri telah mempunyai pasukan tersebut. Dan mereka mempunyai peranan tertentu, terutamanya membuat penilaian dan pemantauan yang berterusan. Dan seterusnya dalam keadaan kesiapsiagaan ini, sekiranya berlaku kejadian tanah runtuh, jadi pasukan tersebut akan segera pergi ke tapak dan dalam masa yang sama kita akan bekerjasama dengan agensi responder seperti polis, bomber, APM dan tentera bagi mungkin untuk menjalankan kerja-kerja untuk menasihat sepanjang kerja menyelamat dan mencari jalan menyelamat.
Contohnya kami telah dalam kes yang terbaru pada tahun lepas itu 16 Disember 2020 dalam kejadian tanah hantu Batang Kali. Pihak kami telah bekerjasama dengan ejen responder untuk membuat penzonan kawasan tersebut. Tujuan penzonan tersebut adalah antara kita akan hasilkan dua zon bahaya dan zon kawalan. Tujuan kita buat zon bahaya tersebut adalah kawasan telah runtuh. Itu adalah merupakan kawasan bahaya. Tetapi ada satu kawasan itu panggil zon kawalan, iaitu zon yang akan menunjukkan bahawa mungkin akan terjadi runtuhan susulan. Itu lebih membahayakan. Jadi dalam kes ini kami telah bekerjasama dengan responder untuk memaklumkan perkara tersebut supaya aktiviti mencari penyelamat berada dalam sekitaran yang selamat dan selesa. Okey, bila kita menyentuh kenaan bencana ini, pasti negara kita insya-Allah pastinya terkehadapan dalam kita memastikan pencegahan, kesiapsiagaan bukan sahaja agensi-agensi malah juga dari segi komuniti itu sendiri. Kalau banjir kita lihat ada sistem amaran awal. Untuk tanah runtuh seperti yang tuan nyatakan di beberapa hotspot dikategorikan tersebut, adakah wujud sistem amaran awal untuk memberikan amaran kepada masyarakat di luar sana? Ya, benar, Saudara Munawar. Pihak JMG telah membangunkan sistem amaran awal. Antaranya yang melibatkan pemasangan tolok hujan secara telemetri. Dan juga terdapat kita pemasangan wire sensor, vibration sensor untuk mengesan gegaran. Itu juga terdapat kawasan tertentu kita telah masang siren untuk mewar-war dan memberitahu kepada komuniti sekitaran tentang bahaya yang mereka sedang hadapi. Okey. Itu merupakan satu perkara yang perlu kita berikan perhatian. Jadi ini merupakan satu perkongsian yang sangat penting untuk kita semua, khususnya kita melihat kepada situasi monsun Timur Laut sekarang ini, bagaimana risiko yang mungkin akan berlaku dan juga kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh pihak JMG. Dan sepasti terima kasih saya ucapkan kepada profesional geologis Dr. Firdaus Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Kepakaran Geologi Kejuruteraan Bahagian Perkhidmatan Teknikal JMG. Terima kasih, Doktor. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, insya-Allah perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua.